Alright, once again kalau nak join ni kena join apa nama ni, kena join dengan email Unimap lah. Okay, kalau rather than that dia tak boleh masuk. Okay. Selain daripada awak join ni menggunakan email Unimap, okay, sebelum join tu make sure pakai baju dulu lah. Okay, tidak kawan-kawan nanti termuntah pula. Okay, so kita continue. Saya hopefully kali ni tak ada problem lah. Okay, dia masuk terus kepada berapa ni lah. Okay, so kita continue kita punya tadi. Dekat mana kita berhenti? So, interrupt. Alright. So, saya ulang balik. Interrupt ni adalah satu proses di mana kita berhentikan main program. Okay, kita berhentikan main program and then kita jalan ataupun dia tersekat dekat 101 saja ni. Maksudnya okey ke tak okey ni? Tak boleh masuk juga kan? Ke tak ada orang lah? Ke ada lagi yang cuba masuk tapi tak boleh masuk ni? Tu dah start dah 102 pun boleh kan? 3, okey. Awak ni buat leceh lah. Sangkut kat satu-satu saya ingat pun. Memang leceh saya tak boleh masuk satu tadi. Okey, tu dah masuk dah satu. Alright. So, boleh dengar suara saya? Kan tak dengar ya? Okay. Alright, jadi okay, so kita sambung. Okay, interrupt ni sebenarnya dia adalah proses macam saya cakap tadi. Kita berhentikan main program and then kita run subroutine program, interrupt program lah. Kemudian habis interrupt program, lepas tu kita patah balik, dia return balik daripada interrupt dan dia sambung balik kerja dia yang buat tadi. Okay, so tadi soalan saya sebelum kita tukar lecture hall ni, okay, kita tukar lecture hall yang lebih besar sikit ni. So sebelum kita tukar lecture hall ni, tadi saya ada tanya, apa beza di antara interrupt dan juga call function. Okay. So apa difference dia di antara interrupt dengan call function? Sebab call pun kita berhentikan kerja tu and then kita pergi buat call and then kita patah balik. Habis tu kita dapat return, kita patah balik. Okay. Bezanya adalah interrupt ini dia boleh mengganggu pada bila-bila masa sahaja. Okay. Call return ni dia dah diprogram dalam main program. Maksudnya contohnya macam kita buat delay kan. So last week saya ada tunjuk berkenaan dengan kita call delay untuk kita nak buat Kita nak call delay untuk kita nak buat apa yang saya tulis. Kita nak buat ni lah, kita nak buat yang hak lampu bling-bling ke apa benda. Okay, 7 segment ke apa benda yang kita nak buat tadi sebelum ni. So kita nak buat the 7 segment and kita nak buat apa benda, lepas tu kita perlukan delay dan kita call delay. Benda tu berada dekat mana? Call berada dekat dalam function main program. So bila dah dapat call baru dia pergi buat call. Tetapi lain daripada interrupt ni. Interrupt ini bila ada certain masa ataupun bila dia nak engage the interrupt, dia engage terus. Okay, dia akan dia tak kisah bila maksudnya bila dia nak masuk, dia masuklah. Bila dia nak buat interrupt, dia akan berhenti dekat mana-mana saja dalam main program tu tengah running, dia dekat mana-mana saja dia akan engage the interrupt. So itulah beza di antara interrupt dan juga ni. Okey, interrupt pula dia ada physical pin. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia interrupt ni dia ada physical pin yang berada dekat dalam program dekat dalam hardware, dekat dalam hardware awak ataupun dekat dalam 8085 tu, dia memang ada physical output, okay, physical pin untuk interrupt ni. Jadi once bila kita tekan saja button tu, so dia akan pergi kepada interrupt, kepada address interrupt tu.
Okey. So itulah beza di antara interrupt dan juga walaupun dia buat proses tu lebih kurang, dia call, dia buat maksud saya dia akan berhentikan program utama, kemudian dia akan simpankan address tu dekat dalam stack, lepas tu baru dia pergi ke dia akan load masuk address interrupt, and lepas pada dia load address interrupt, so dia akan running the interrupt process subroutine, lepas tu habis dia patah balik return, dia akan ambil balik address yang daripada stack tu, dia akan masuk balik dekat dalam program counter, then dia jalan balik dekat mana program dia berhenti tadi. Memang sama saja, macam call pun sama juga. Kan? Memang call pun sama juga. Cumanya call ni dia dah ada dalam program tu, dah ada dah kita call, tapi interrupt dia tak ada dalam tu. Kita kena enable interrupt, lepas tu bila kita tekan button baru dia masuk interrupt. Bila tekan button baru dia masuk interrupt. Okey. So itulah beza di antara interrupt dan juga call. Macam tu. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, correction procedure allows external device to signal lah. Yalah, the external. Okey. So macam tu lah. So software module, okey, kita akan call and the interrupt service routine lah, ISR. Okey. Next. So ini adalah apabila interrupt sequence lah, apabila dia berlaku. Daripada mula-mula dia buat normal processing, so dia buatlah apa benda yang tengah dia buat sekarang ni, normal process dia buat, and then kemudian bila interrupt call, okey, dapat kita tekan button interrupt, okey, interrupt tu dia nampak interrupt call, so apa yang dia buat, dia akan save program counter macam saya cakap tadi lah, dia akan save program counter ke dalam stack, okey, lepas tu dia akan jump kepada interrupt. Dia akan pergi, sebenarnya dia akan sebelum dia branch to the ISR ni, okey, sebelum dia branch to the ISR ni sebenarnya dia masukkan address interrupt yang kita tekan tu, okey, kemudian barulah dia jump kepada ISR, kemudian dia execute ISR, kemudian dah habis siap ISR ni, dia dapat return daripada ISR, return daripada interrupt service routine, dia return daripada situ, and then dia akan retrieve balik program counter masuk dalam stack. Tadi dia save program counter tu, then dia masuk balik kat dalam program stack, dan dia akan jalan as a normal program tadi. Begitulah prosesnya apabila ada button yang ditekan. Okay. So berapa banyak interrupt? So dia ada dua jenis interrupt, satu direct dan satu vector interrupt. So direct ni okay, so vector interrupt ni adalah service subroutine vector, recite, anyway, program maps. Okay, kita buat memory maps dalam komputer lah, kita ada boleh set dia punya tempat dia, vector interrupt. Direct interrupt, dia memang dah ada provide dia punya address yang dah yang dah sedia ada, address yang dah sedia ada lah. Okay. And then dalam interrupt juga, dia juga ada maskable, okay, ataupun non-maskable interrupt. Apa maksud maskable dan apa maksud non-maskable? Mask ni adalah tudung lah ataupun cover lah. Maksudnya maskable ni, maksudnya non-maskable adalah dia tidak boleh ditudung. Interrupt tu tidak boleh ditudung. Maksudnya bila kita tekan button tu je, kalau dia button jenis non-maskable, okey, kalau dia non-maskable punya jenis interrupt, dia akan sentiasa proses apabila button tu ataupun apabila interrupt tu occur. Okey, tapi untuk maskable interrupt, okey, kita perlu unmask dulu untuk enable. Okey, so maksudnya ada setengah interrupt ni kita kena mask dulu. Maksudnya kita kena dia asal dia macam kita kata bila kita nak access satu benda ni, dia interrupt ni katakan duduk bawah tudung lah. Okey, duduk bawah tudung. Jadi kalau kita nak guna, kita kena angkat tudung dia dulu, baru kita boleh guna interrupt tu. Okey. Jadi kalau kita tak mau guna, kita tutup tudung dia, so dia maskable. So maksudnya bila dia maskable, interrupt tak boleh berlaku walaupun kita tekan button interrupt. Okey, dia ada 3-4 jenis yang maskable ni. Maksudnya walaupun kita tekan button interrupt tu,
Okey, kita tekan apply untuk interrupt, tapi kalau kata dia dalam keadaan tertutup atau maskable, so dia tidak boleh interrupt tidak akan berlaku. Okey, kalau non maskable ni kita tak perlu set apa-apa. Okey, kita tak perlu set apa-apa. Bila kita tekan saja dia akan occur, dia akan berlaku secara teruslah. Okay, so basically maskable ni kita perlu set dalam software kita. Maksudnya kalau kita nak guna mask ni, kalau kita nak guna interrupt jenis yang maskable ni, maksudnya dia kena ada dia punya configuration dalam kita punya ni lah, kita punya apa nama ni program. Okay, dia ada sedikit configuration dalam kita punya program. Dia lebih kurang macam kalau kata kita nak pakai I/O pun kita ada configure kan. So kita nak tahu yang mana satu port mana satu kita nak guna apa nama input, port mana satu kita nak guna output. So yang tu pun dia ada apa orang panggil, dia ada kita kata configure sikit. Okey, sama juga dengan interrupt. Interrupt pun kalau yang kita nak guna maskable ni, so dia perlu ada kita katakan dia perlu ada setting lah ataupun dia perlu ada configure sebelum kita nak gunakan interrupt tu. Okey, dalam main program kita mesti ada buat benda tu dulu. Kita kena ada buat apa tadi? Kita kena ada configure sikit menyatakan bahawa okey, aku nak guna interrupt ni. Okey, so aku unmaskable kan dia. Untuk pasal kita nak gunakan interrupt tu, so kita nak kena buka tudung dia dulu. Okey, buka switch enable lah. Maksudnya macam maskable ni dia kita bukakan switch enable dia lah. Okey, dia enable boleh. Okey, boleh guna interrupt berapa. And then berapa jenis interrupt yang ada? Ini jenis-jenis interrupt. Okey, tapi dalam 80825 ni ada berapa jenis interrupt? Okey. Okey, ini priority. Okey, sebelum tu sekejap lagi saya patah balik kepada priority lah. Okey. Dia ada, jadi sebab saya tak tanya apa nama ni? Pasal berapa interrupt ada dalam 80825 kan? Okey. Yang ni adalah conclusion lah. Okay, tadi kita tengok dulu interrupt priority. So interrupt priority juga dalam case interrupt ni juga dia ada priority. Apa tujuan interrupt priority? Macam tadi saya reveal, kita ada 5 interrupt kan. So dalam 5 interrupt tadi tu, interrupt priority ni apa function dia? Okay, interrupt priority ni untuk memberi hierarchy kepada setiap interrupt tu lah. Alright, so dia ada 5 interrupt. So which one the highest and which one the lowest? Okay. Kenapa perlu ada benda-benda ni? Okay. Perlunya ada priority dalam interrupt ni sekiranya interrupt itu occur, dia sebab ada 5 interrupt. So kalau tiba-tiba ada 2 interrupt yang berlaku secara serentak ataupun secara whatever lah. Maksudnya dalam certain masa tu dia berlaku 2 interrupt. So yang mana satu yang dia nak perlu buat? Itulah priority ni main peranan. Okay. So the highest priority dia akan buat dulu. Okay. The lowest priority dia akan buat kemudian. Okay. Kalau kita bagikan ideologi dalam case priority ni adalah contohnya kalau seorang bila kita tengah buat kerja lah. Okay, kita tengah buat kerja. Kita ada 2 telefon, satu telefon handphone kita, satu lagi telefon apa nama ni, ataupun satu lagi telefon handphone, satu lagi telefon apa nama ni office. Okay, and then tiba-tiba kita apa nama ni telefon handphone dan office ni of course ada daripada boss kita. Okay, so boss ni dia lebih higher priority lah berbanding dengan handphone. Kalau handphone ni kawan-kawan kita je contohnya lah kan, yang telefon kita tu kawan-kawan. So bila handphone berbunyi dan telefon office pun berbunyi, seorang pekerja ni dia akan angkat dulu telefon office tu sebab dia tahu telefon office tu adalah daripada boss dia. So boss dia berada di higher priority. Ataupun dalam sinar itu yang pertama, apabila dua-dua handphone berbunyi serentak, so dia akan angkat yang boss dia dulu. Okey. Kemudian ataupun tiba-tiba waktu dia tengah buat kerja, tiba-tiba handphone dia berbunyi, so kawan dia telefon lah. So dia angkat telefon kawan dia. Okey, sebab tengah inilah dia angkat telefon, sembang dengan kawan dia, membawang segala mak nenek.
Dan tengah-tengah dia telefon, tiba-tiba tengah-tengah dia angkat on call dengan kawan dia tu, tiba-tiba dapat satu call daripada telefon daripada office dia. Maksudnya office punya telefon lah kan, office telefon. Oh ini bos dia. Okey, dia hold dulu, cakap dengan kawan dia hold dulu, and then dia angkat telefon bos dia tadi tu. Okey, dia angkat telefon bos dia nak suruh buat apa? Okey, dia buat semua benda. So dia letak telefon tu, barulah dia pergi cakap balik dengan kawan dia. Okey, begitu juga walaupun itu menunjukkan bahawa bos dia tu hierarki lebih tinggi, telefon office dia tu lebih tinggi hierarki dia berbanding dengan handphone dia sendiri yang kawan dia nak telefon. Okey. Senario yang ketiga, mungkin waktu dia tengah cakap-cakap dengan kawan-kawan dia tu, cakap dengan kawan dia, tiba-tiba bunyi azan. Maksudnya bunyi azan. So dia kena berhenti cakap dengan bos dia kena berhenti cakap dengan kawan dia kena berhenti semua, dia dengar bunyi azan, dia terus pergi buat Zohor ke apa benda kan. Itu menunjukkan azan tu priority dia lagi tinggi. Okey. So dalam kes ni saya nak cakapkan dia bahawa interrupt priority pun sama juga. Dia ada beberapa jenis interrupt. So yang mana higher priority dia akan buat dulu. Okey, kemudian bila dia habis buat higher priority, baru dia buat the lowest priority. Okey, lepas tu baru dia buat yang paling lowest priority. Okey. So kita tengok dekat sini. So ini adalah interrupt pin. Kalau kita tengok interrupt pin ini dia ada semualah. Okey. Thread yang tak unmaskable. Okey, maksudnya kalau thread ni dia dapat saja, dia memang very high priority lah. So thread ni kalau kata kita tekan saja thread, dia terus pergi lompat ke address 0224H ni. 0024H. Boleh nampak Okey, dia akan pergi ke address IS1 0024H tu. Alright. So itu the highest priority lah. Dia tak perlu masker, dia tak perlu maskable apa-apa, dia tak perlu masker apa benda, dia tak perlu. Dia terus saja dapat saja benda tu, dia terus dapat. Kalau button thread tu ditekan, dia terus lompat pergi 0024H. Okey, dia berhentikan program counter dia, berapa dia punya address, dia berhentikan dulu, dia pergi terus ke 0024H. Okey. Jadi dia tak perlu kita nak set apa-apa pun tak perlu. Okey, once kita bagi thread saja. Bagi syarat kat thread saja. Kemudian RST 5.5. Okey. Yang kedua adalah RST 5.5. Yang ini saya cakap azan, yang thread tadi ni mungkin azan lah. Okey, yang RST 5.5 ni adalah boss dia lah tadi. Okey, 5.5 maksudnya sorry. Dia RST 7.5 dahulu. Okey, yang paling tinggi sekali adalah 7.5. Kemudian 6.5, 5.5 ni adalah yang lowest. Okey, kalau kita tengok dekat priority sebelah sini ni, sebelah kanan awak, okey, kita boleh tengok dia punya priority dia adalah satu yang thread, kemudian 7.5, 6.5 and then 5.5. Jadi 7.5 ni adalah boss dia punya lah, hierarchy yang paling tinggi. Okey, kemudian 6.5 kawan-kawan dia, kemudian 5.5 apalah member office ke whatever lah. Okey, itu maksudnya hierarchy dia. Okey, maksudnya kat sini, okey. Satu soalan saya. Bila kita buat interrupt ni, macam mana kita nak bagi signal interrupt? Okey, kita nak bagi signal interrupt adalah dengan cara kita bagi 5 volt, okey, bagi input pada pin RST yang ini. Okey, bagi input lah, maksudnya kita bagi satu kat sini, Satu equivalent to the 5 volt. Okey, kalau dalam digital kita bagi satu lah. Alright. So kita bagi satu 7.5 kat situ. Okey, dekat button. Okey, maksudnya sekarang ni bila kita dah set semua, before kita nak buat apa semua, kita nak on kan RST semua ni, kita kena set dulu supaya kita unmask dulu semua unmask dulu dia punya interrupt punya mask tu. Okey, kalau kita tak unmask, so dia masih dalam mask, dia tertudung, walaupun kita tekan, kita bagi satu pun dekat RST tadi tu, dia tak ada function apa-apa lah, dia tak go to the address. Okey. So bila kita dah unmask dia, so once kita bagi satu dekat 7.5, so dia akan pergi ke mana? Dia akan lompat pergi ke 2C, 3C ni. Okey, begitu juga kalau kita pergi, kita tekan button 6.5,
Dia akan lompat ke 3.5. Okey, kita sekarang ni soalan yang saya kata, okey, sekarang ni bila mana dia tengah, kita tekan 7.5, kita tekan satu button 7.5, kemudian okey, sekarang ni kita tekan button 6.5, kita tekan tengah on 6.5. Okey, tiba-tiba 7.5 kita tekan. So, apa yang dia akan buat itu adalah dia akan lompat daripada dia tengah jalan interact 6.5, tetapi dia lompat kepada button 7.5. Oh, mungkin tak nampak, tak berapa nak faham kot apa yang saya cuba terangkan tu. Kejap saya tengok dekat dalam kamera. Okey, awak boleh tengok kamera sekejap. Ataupun saya buat macam ni. Okey. Kalau saya stop presentation, nanti saya akan set kat sini. Sebab nanti saya try sini . Okey, saya akan mana-mana setting. Okey. Kemudian video saya akan buat letakkan dekat USB. No. Salah tu, USB ni ada ni pula. Oh. Macam mana kita nak hilangkan background Okey. So dekat USB tu dia keluar tu, alah gatal tu background pula. Okey. In background. Alright. So turn off background. Okay, so boleh nampak. One thing, bila saya buat macam tu, lagi dia akan jadi. Okay, so saya stop presenting sekejap. Okay, so awak boleh nampak awak boleh nampak whiteboard dekat ujung sana. Alright, boleh nampak Saya malas nak guna saya punya tu, takut lagi dia lag. Okay. Kalau saya guna kat sini, whiteboard saya ni nampak dia, saya tulis okey dia tak ada mirror Okay, Nampak sir. saya, okey. dan tak mirror yang penting. Tak mirror. Okey, sir. Okey. Alright. So sekarang ni cerita dia tadi bila kata okey ni ada pin dia ada pin 7.5, 6.5 RST. Okey, untuk fahamkan dia punya konsep dahulu adalah okey, saya gunakan program dia sekarang ni. So, ini main program. Main program dia tengah running. Okey. Sampai satu masa tiba-tiba 6.5 jadi 1. So, bila 6.5 jadi 1, dia akan pergi buat program RST 6.5. Okey, dia buat program RST 6.5. Program dia supposed to be dia sampai sini. Okey, kemudian dia patutnya dia patah balik sini. Okey. Okey, seperti dia jalankan dia punya ni lah. So, ini adalah RST 6.5. Tiba-tiba dekat sini RST 7.5 pula a core. Di sini 7.5 pula a core. Okey, jadi dia berhentikan program ini. Dia berhentikan program 6.5 tadi. So, dia akan runkan program 7.5 ni sampai sini contohnya. Okey. So, bila sampai sini, and then dia tengok sebelum dia patah balik, lepas dia dapat patah balik, dia tengok balik kat sini. So, button reset 6.5 ni dah tak ditekan. Okey. Apabila button reset ni dah tak ditekan, so apa dia pergi, dia akan terus patah balik ke main program. Okey, tetapi kalau sekiranya dia masih lagi ada lagi dia punya ni. Okey, contoh ini yang pertama. So, yang keduanya adalah contohnya ini dia punya ni dia masih lagi tekan Ini maksud saya dia bagi 1. Ini pun bagi 1. Okey. So kalau dia bagi 1 lagi kat sini,
Okey, sampai situ. Okey, bila dia bagi satu, okey, dia ni masih lagi tekan, so RST 7.5 tekan. Okey, so di jalan program ni patah balik, okey habis. Bila tekan ni tengok RST 6.5 ada lagi kat sini, dia masih lagi tekan. So dia akan sambung balik 6.5, kemudian habiskan 6.5 baru dia patah balik kepada program tadi lah. Okey. So begitu dia punya perjalanan untuk RST 6.5 dan sebagainya. Okay. So, okay, presenting, saya window balik. Okay, so kalau kita tengok kat sini, 5.5, 6.5, 7.5 itu adalah dia punya hierarchy lah. Okay. INTR Victor yang ini the lowest lah. Biasa yang famous ataupun yang bukan famous lah, yang regularly kita guna adalah RST 7.5 sampai RST 5.5. Okay. So ini trigger type. Trigger type dia adalah high level. High level maksudnya cuma 7.5 saja rising edge. Apa maksud rising edge dengan high level? Okay. Rising edge, sebab rising edge ni maksudnya dia dari kosong nak ke satu. Okay, dari kosong nak ke satu rising edge. Okay, high level permanent satu. Trigger type dia. Okay. And then falling edge dia ada rising edge, falling edge, high level dan falling edge. Okay. Kalau kita tengok dalam kita punya apa nama ni waveform, okay. Dia nak naik tu, okay, kalau square form tu dia nak naik tu, itu adalah rising edge. Jadi kalau kita nak onkan 7.5, kita kena bagi kosong satu, baru dia ada je lah. Tapi kalau kita kata RST 6.5 ni, dia cukup kadar satu, so dia dah indicate boleh masuk, dia boleh trigger type. Okay, dia boleh trigger, dia masuk dalam RST. Okay. Ini adalah cara untuk kita nak enable dan disable maskable interrupt. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, right. So, awak boleh nampak DI adalah disable interrupt. Okay. Instruction all maskable interrupt bolehlah. Maksudnya kita kalau DI ni adalah apa nama ni untuk enable disable interrupt. So kita boleh tutup balik. Okay, kita bagi dia semua masked balik interrupt. Okay, EI kita unmaskable. Okay. Okay, interrupt error. Okay, unmaskable. Okay. Betul lah. Kemudian restart interrupt main semua ni. Okay. So dekat bawah ni, dekat bahagian bawah ni, okay, dia ada ini adalah SIM. Okay, SIM ni stand for the, if I'm not mistaken, serial interrupt maskable setting. Okay, tetapi untuk serial kita akan belajar dalam minggu ke-13-14 tu, serial communication. Okay, yang tu yang next lah. Okay, jadi kalau kita tengok dekat situ dia ada SOD dengan SOE. So itu adalah serial output disable, serial output enable. So yang itu adalah irrelevant lagi. So kita bukan buat masa sekarang, kita tak tengok lagi. Okay, kita tak tengok lagi maskable yang itulah. Okay, yang kita nak tengok sekarang ni adalah 5 bit yang di belakang tu dalam SIM instruction tu. Okay, so dalam 5 bit yang kat belakang tu dia ada start dengan reset 7.5 flip-flop. Okay, ini adalah RST lah. Alright, and then dia ada enable maskable setting, MSC. Kemudian dia ada 7.5 masked. Okay, 6.5 masked, and then 5.5 masked. Okay, ini adalah yang kita nak pakai lah, RST 6.5, 7.5, 5.5 tadi tu. Okay. Nah, inilah yang kita nak set dia ni. Kalau kita nak enable mask, so kita bagi satu. Kalau kita nak disable mask, kita bagi kosong. Maksudnya kalau kita nak, bukan enable interrupt enable mask. Okay, enable mask kita bagi satu. Maksudnya kita tak nak guna interrupt tu lah, kita letak satu. Okay, kalau disable tu maksudnya kita nak disable mask tu, maksudnya kita nak buka mask. So
bila kita nak guna interrupt tu, kita bagi dia kosong. Okay. So ini bagaimana, okay, first things kita kena tahu apa SIM ni buat tentang apa. Okay, macam mana SIM ni dia stand alone instruction. Okay, kita bagi saja SIM, so dia akan masuk ke dalam apa nama ni, interrupt mask tadi tu, dia akan masuk nilai apa? Nilai yang ada di accumulator. Okay, jadi bila kita nak buat, kita nak set dia punya apa nama ni, interrupt, so kita kena masukkan dekat dalam an accumulator. Okay, sebab tu dia ada first instruction tu, dia ada masukkan MVI A, lepas tu 8 bit yang tadi ni, 8 bit ni refer to the yang inilah, refer to the yang hak bawah ni. Okay, refer kepada yang ni 8 bit, tapi kita pakai 5 bit ni lah, yang X tak pakai, 3 bit yang bit yang ke 7, 6, 5 kita tak pakai, kita pakai 4, 3, 2, 1, 0 saja bit dia. Okay, so ini kita masuk refer to the bit tu, kemudian kita SIM lah, kita set interrupt kita. Okay, serial interrupt mask. Okay, serial tu kita tak pakai lagi lah. Okay, so bila kita dah masuk set interrupt, and then lepas tu baru kita kena buat EI. So once kita EI, so kita enable interrupt. Okay, kalau kita DI adalah disable interrupt. Okay, so kalau dalam case ni dia cakap enablekan interrupt 7.5 dan 5.5, sementara interrupt 6.5 kita disablekan dia. Okay, jadi kita tengok balik macam mana 5.5 tu kat mana, 5.5 kat sini, 6.5 kat sini, apa nama ni, 7.5 kat sini. So enable mask setting adalah dekat MSC ni. So first kali apa yang kita perlu buat adalah kita enablekan mask setting. Okay, bila kita enable mask setting, kita bagi satu nilai dekat MSC. Okay, kemudian tadi kita nak enablekan 7.5 dengan 5.5 7.5 dengan 5.5. Jadi bila kita nak enablekan 7.5 dan 5.5, kita perlu unmaskkan dia. Okey, kita perlu unmask dia, ataupun dalam keadaan lain kita perlu disablekan dia punya mask. Okey, jadi untuk 7.5 ni kita kena bagi dia kosong. Okey, untuk 5.5 juga kita bagi dia kosong. Untuk 6.5, because of 6.5 tadi kita nak disable, so kita bagi dia satu. So that's why dia punya numbers dia jadi macam ni. 3 bit ni kita tak pakai, so we just put whatever number kita nak letak, 1 ke 0 ke, tak ada masalah. Okay, itu adalah don't care condition. And then yang ini adalah MSC. So yang ini adalah MSC. So kita kena tengok bila kita nak letak MSC, yang bit yang ke berapa tadi, 7, 6, 5, bit yang keempat adalah MSC. So MSC tu kena enable jadi 1. And then sorry, this is the RST, sorry. RST 7.5 kita nak on, okay, reset flip flop. So kita jadikan dia 1. And then bit yang keempat ni baru bit yang ketiga, 3 ni, 3 lah. Bit yang ketiga ni adalah enable mask tadi. So kita jadikan enable tu equals 1 untuk kita nak enablekan mask. Kemudian kita disablekan mask 7.5 because kita nak enablekan interrupt dia. Okay, bila kita nak enablekan interrupt dia, kita kena buka tudung. So buka tudung dia tu, unmask dia, so kita bagikan dia 0. Okay, 7.5 and then 6.5 kita nak disable. So kita letak 1, kita maskkan dia and then disablekan 5.5. Okay, disablekan mask, but in case disable mask, of course dia akan enable interrupt. Alright, and then kita bagikan dia SIM and then kita buat dia masuk lagi satu instruction which is nama dia enable interrupt. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Boleh kita terus? Okey, terus. Oh, ada apa ni? Chat box ni ada apa dalam chat box? Ada apa? Tengok chat.
Oh, tak ada apa. Okay. So, boleh kita terus? Kita terus. Alright. Boleh. And then, okay. Alright. Kalau awak tengok, ini adalah sejenis, ini adalah program dia lah. Program yang kita nak buat interrupt tadi tu. Okay. Tapi kalau awak tengok, awak perasan tak dia punya interrupt tu, kenapa dia buat macam ni? Okay. Mesti dia tak faham lah ni apa benda yang dia buat ni kan. Okay. Kenapa dia ada origin 002C, origin 003C, origin apa lagi kan. So apa benda ni, apa benda yang dia nak buat, apa benda dia nak buat ni. Lepas tu lepas origin kena jump ISR file dan sebagainya. Okay. So kita tengok balik dekat sini. So this is the address ISR dia. Okay. Untuk 5.5 dia akan pergi ke 002C. Okey, untuk ISR dia akan pergi RST 5.5 dia akan pergi 002C. 6.5 0034H. Okey, 7.5 dia akan pergi 003CH. Okey, apa maksud dia kat sini? Maksud dia apabila kita tekan, apabila kita dah set tadi lah. Okey, kita unmask dia, kemudian kita dah enable ke interrupt, kita dah setting semua ni, interrupt nak run lah. Okey, maksud dia kat sini apabila kita tekan ataupun apabila kita bagikan satu dekat RST 6.5 contohnya, so apa yang dia akan buat, dia akan pergi ke address 0034. Okey, dia akan pergi ke address 0034. Kalau kita tekan button RST 7.5, dia akan pergi ke address 003C. Begitu juga kalau kita tekan RST 5.5, dia akan pergi ke address 002C. Jadi, kenapa bila sampai ke situ, okay, kita tengok balik yang tadi. Jadi sekarang ni, bila kita nak run dekat, kita tahu bila kita nak jalan ISR 5.5, okay, kalau kita nak buat program dekat ISR 5.5 tadi tu, kita just tuliskan program itu pada 2C. Address 002C. Apabila kita tulis pada address 002C, okay, apabila kita tuliskan pada address 002C, originally kita tahu dia akan masuk ke dalam ISR 55. Tetapi kenapa apabila dia pergi ke 2C ni, okay, dekat program 2C ni adalah jam ISR 55. Okey, ataupun jam label lah tu. ISR 55 je jam. Kenapa dia ada jam? Okey, pasal apa dia terus lompat kat situ? Okey, perihal ini berlaku sebab kalau kita tengok, alright, kalau kita tengok address dia, alright, kat sini kalau kita tengok address dia, RST 55 ni, address dia adalah 2C. RST 6.5, address dia adalah 0034H. Okey, 2C 34H. Ini berapa bit ni? Ini 1 byte sahaja. Okey, satu tu dia bagi 1 byte saja. 1 byte ataupun 8 bit. Alright? So, address kita boleh tulis hanya 8 bit saja. Sebab apa kita tak boleh langgar yang 6.5? Sebab kalau kita nak buat program tu panjang lebih daripada 8 bit, okey, kita buat lebih daripada 8 bit, nanti dia akan langgar dekat RST 6.5, dia akan langgar dekat RST 7.5. Because of kita nak tulis dalam ini, okey. Secara clearnya saya nak tunjuk kalau katakan kita nak tengok dekat situ. Okey, 2C, 34, 3C, okey. 2C, 34, 3C. 2C, 34. Okey. Kalau kita tengok dekat address dia, okay, ini address dia. Dalam memori lah, memori structure dia. So ini data. Okay, bagi data lagi lah. Saya buat dot tu, saya faham. Okay.
Yang ini adalah 002C contohnya. Kemudian yang kedua adalah 002E. Kemudian 002F. Kemudian 0030. Kemudian 0031, 0032, 0033, 0034. Okey, macam tu. Alright. Daripada 002C. Okey, yang ini address untuk RST 5.5. Yang ini pula address untuk RST 6.5. Okey. So, cerita dia apabila kita nak buat program, kita hanya boleh buat program sampai sini saja untuk RST 55. Kan? Jadi kalau kita nak buat program sampai sini saja, kalau program tu panjang, nak kena LSI dah pakai berapa meg, kalau LSI B dah pakai berapa dah? Dah pakai 3 bit lah. 3 bit apa? 3 address location dah. Okey, satu instruction, 2 ni untuk address. So itu kalau LSI. Kalau yang lain-lain lagi tak tahu lagi lah, banyak lagi dia nak pakai. Okey, sebab tu kita kata okey, contohnya bila kita jump. Okey, untuk jump. Okey, kita buka balik jump apa dia punya tu. Okay. Untuk jump, kalau kita tengok untuk jump dia adalah C. Jump dia punya address dia adalah C3, okey. Sebab tu kita buat JMP ISR 55. Okey. Jump ni bila convert dia ini adalah C3. Yang ini pula ISR 55 dah label. Label sudah dia bagilah. Dia bagi address. Contohnya 2030. Pasal apa 2030? Yang kita tulis kat bawah tu lah label dia berapa. Okey. So dia akan masuk kat sini C3 2030. Okey, jadi bila kata kita tekan RST 5.5, okey, bila kita tekan RST 5.5, dia akan baca bila kita tekan RST 5.5, dia akan lompat pergi dekat 002C. So bila dia lompat pergi dekat 002C, dia tengok di C3 sini 2030. So dia pergi C3 adalah jam ke mana? Jam 2030. So dia lompat lagi sekali, dia pergi pula dekat address 2030. Di mana dekat address 2030 ni barulah ada rutin untuk ISR 55 tadi tu. Okey. So bila dekat sini boleh buat berapa banyak dia nak buatlah. Okey, kenapa yang saya kata tadi kenapa kita buat jam? Sebab jam dia pakai 3 ni saja kan. Kalau kata kita nak buat terus rutin ni, katakan rutin ni makan rutin ni pakai 15 space. Okey. Okey, dia pakai 15 space sini. So dia guna lagi, bukan saja dekat tu, dia guna sini, dia guna sini, guna sini, guna lagi sampai guna sini. Okey. So, habis sini habis return contohnya. Lepas tu kita nak guna 6.5, kita akan overlap dekat sini. So kita akan pakai C3 kat sini. Tadi ada darah kat sini, so kita pakailah. Kita nak jump to C5, so kita overlap sini. Okey, sini kita overlap juga. Sini kita overlap. Apa berlaku dekat program RST 5.5 tadi ni? So dia jalan sampai sini, lepas tu dia jalan yang ni pula. Yang kawan ni punya pula. Okey, so dia jalan sampai sini, jalan hari pula. Jadi nanti program tu dia akan jadi gila lah, dia akan jadi tak betul lah. Sebab dia run program ni. Sebab tu kita gunakan jam tadi tu. So kalau jam dia pakai 3 bit saja. Okey, dia pakai 3 bit. Yang ni pun dia jam 3 bit. Jadi banyak lagi yang kosong yang dia tak pakai. Okey, jadi dia tak akan berlaku overlap. Overlapping tak akan berlaku untuk RST 6.5, RST 5.5. Tapi sebaliknya rutin tu kita sampai sini kita jam di tempat lain sebab address tu tidak mencukupi. Okey.
Boleh faham tak? Boleh. Alright. Boleh, Sir. Alright. So, sebab tu kita dalam sebab tu dalam sini kita nampak dia ada ISI 55. Adakah dia wajib ISI 55 ni? Tak, dia tak wajib pun. Kita boleh buat any label yang kita nak. Okey, jam macam jam biasa. Okey. Kalau kita nak jam pi mana? Kita kata kita nak jam kita nak buat kita punya ni lah, interrupt 5.5 kan. Interrupt 5.5. Kita boleh tulis kat sini, tak ada lah. ISI ni bukanlah satu benda wajib pun. So kita letaklah interrupt 5.5. Okey. Kemudian jam kat sini mesti jam 5. Jam interrupt 5.5. Macam itulah. Okey, tapi ni dia nak buat ni bukan dia standard lah. So maksudnya dia jump ke label ini. So apabila dia dapat interrupt occur, interrupt berlaku, so dia jump di sini. So bila dia lompat di sini, dia tengok sini, dia jump di sini balik, so dia jump balik ke bawah ini. Jadi lepas habis dia jump bawah, baru dia dapat isyarat return, baru dia return balik ke main program untuk dia run dia punya terus program dia. Okey, begitu juga dengan kita buatlah interrupt subroutine yang berbeza-beza kat bawah tu. Okey. Jadi interrupt ni kat sini berapa banyak kita nak tulis ni? Berapa banyak pun tak ada masalah. Sebab sini adalah ruangan untuk kita nak tulis. Sebab tu saya tulis tadi label dia pergi ke 2030 kan contohnya kan. Okey, so dia pergi 2030, tulislah sampai berapa banyak pun, lagi dia tak jumpa return, dia takkan patah balik. So interrupt kita nak buat apa pun tak ada masalah kat sini berapa banyak kita nak buat. Okey, sebab interrupt bukan kita nak pakai 7 bit saja. Kita nak pakai lebih daripada itu. Okey, program yang lebih daripada itu. Sebab tu dekat situ kita jump saja pergi ke interrupt subroutine. Okey, pergi ke satu label lain. Okay. So sekarang ni kita nak tengok itulah yang kita nak buat kalau kita nak gunakan apa nama ni, yang ini dia machine code saja. Okey, during bus ideal machine is no signal. Okey, ni terang nak pakailah. Okey, jadi setakat hari ni kita nak tengok apa next ni, kita akan tengok sikit tentang coding dia lah. Coding macam mana kita nak buat interrupt. Okey, so bagaimana kita nak buat interrupt. First of all, okey, so kita nak kena tengok macam mana kita nak codekan interrupt So yang itu adalah yang saya tunjuk ni adalah dia bukan kita guna lagi interrupt ni. Ini adalah macam mana kita nak setting dia, kemudian macam mana kita faham cara guna interrupt tu, kenapa kita perlu ada begitu dan beginilah, kenapa kita perlu ada yang tadi jam RST dan jam bagai-bagai itulah. Okey, untuk macam mana kita nak enablekan cara kita nak gunakan interrupt, bukan sekadar kita enablekan dekat apa nama tu saja. Okey, bukan sekadar kita enablekan dekat apa nama ni SIM saja, tapi macam mana kita nak gunakan interrupt tu secara betul kita nak guna interrupt tu. So saya nak bagi satu soalan. Contohnya soalan ini dia menggunakan okey. Satu soalan yang mudah saja. Okey, satu soalan yang mudah saja, dia tak ada kaitan, tak ada kaitan. Dia kita buat contohnya macam soalan dia adalah interrupt ni, berkenaan dengan interrupt ni. So soalan dia Allahu Akbar. Okay.
So untuk kita nak test dia punya interruptnya jalan, interruptnya kaedah dia. So sekarang ni saya nak buat macam LED aje lah kan. Satu LED, okey. LED ni, okey, dia satu main program dia dekat main program. Okey, dia blink. Ini saya bagi direct question, saya tak bagi senario, saya tak fikir nak create ni, okey. Dia blink LED dekat port A0. Okey. Apabila kita tekan button interrupt 5.5, so dia akan blink LED dekat port A1. Kalau kita tekan interrupt 6.5, dia akan blink LED dekat A2 contohnya. Okey. So dia ada 3 condition ini. Alright. Main program dia jalan yang ini. Okey. Interrupt dia jalan yang interrupt 5.5 dia jalan yang ni, interrupt 6.5 dia jalan yang ni. Okey. So, untuk case yang ada interrupt ni, dia agak susah untuk kita nak buat menggunakan apa tadi? Menggunakan flowchart. Okey, flowchart ni basically kalau yang jalan main program, so dia tak ada masalah. Tapi kalau dia ada apa nama ni interrupt ni, so interrupt kita kena buat flowchart yang berbeza. Okey, kemudian dia bila masuk dekat mana-mana dalam flowchart tu pun dia boleh occur. Okey, dia boleh masuk interrupt. Jadi saya tak buat pakai interrupt tu lah. Okey, jadi sekarang ni mula-mula kita nak buat main program untuk blink LED. So blink LED kita buat main program dia untuk PA0 macam mana kita nak buat untuk blink LED. So senang, dia punya blink LED ni adalah main program dia, kita letak main. Okey. Kemudian blink LED macam mana kita nak blink LED port PA0. So we just kita nak buat macam ni. Okey, blink LED and then main. Kita nak buat apa? Kalau dia blink LED, so sama ada saya nak tunjuk kat sini ataupun saya nak tunjuk dekat dalam software. Itu saya tengah fikir tu sebab tu saya tengok kan. Tak apalah, saya tunjuk dulu lah kat sini, okey. Untuk main program, so kita kena belikan LED dekat port PA0. So kita kena MVI A000000B. Okey, kemudian kita buka mana? Kita out port A. Okey, contohnya. Kemudian kita buat MVI A, okey, lepas pada kita out port A ni, sebelum tu kita kena ada sikit delay untuk bagi dia nampak sikit. Call delay. Okey, kemudian kita MVI A, 00000001B. Okey. Kemudian kita out port A, kemudian kita call delay. Kemudian kita buat apa lagi? Kita jump main. Okey. So, main program ni dia buat padamkan port kosong ni, yang ini yang berubahnya kalau kita tengok kat sini. Port kosong kan, P0 ada di sini. So dia akan padam, kemudian dia call delay, dia akan out kat port A, kemudian dia akan on. Okey, kalau kita sambung dia secara active high. So kita akan on. Lepas tu dia ulang balik, padam, ulang, padam, nyala, padam, nyala. So dia akan on kat situ lah. Kemudian untuk interaksi subroutine ni kita buatlah. Okey, saya buat interaksi subroutine yang pertama. Okey, saya guna kat sini, saya buat lepas pada habis ni kita buat ISR55. Okey, ISR55 saya gunakan interaksi lah, ISR55. So apa yang saya buat, kita nak nyalakan blink LED dekat PA1. So apa yang saya buat, saya ada buat MVI A, 000, kita nak nyalakan dekat PA1 kan, 0. Kemudian kita buatlah 0000 dulu. Okey. Okey.
Kemudian kita buat benda yang sama. Port A call delay. Kemudian kita masuklah MVI A, comma 0000 0010. Okey, sebab kita nak nyalakan dekat port 1. So 1 ni akan jadi nyala lah. Okey, port A and then call delay. Kemudian return. Okey, return dia boleh tak? Ada ya? Okey. Yang ni saya tak mau buat blink lah. Okey, blink tadi sama juga. So yang ni saya nak buat on je. Yang ni on LED pada port PA02. Okey. So ini ISR service subroutine, and then saya buat lagi satu lagi untuk subroutine yang ni. ISR saya namakan ISR 655. Okey, untuk kita nak on kan LED ni, just kita buat MVIA, kita nak nyalakan yang ni, so yang lain actify semua saya actify 00 untuk yang ke 100. Okey, so ini dia on lah. So kita buat apa? Kita port A. Lepas tu biar dia dah out port A, kita return. Okay. So ambillah kat situ kan. Okey, jadi apa yang kita nak jadikan dia ni? Yang ni macam program biasalah, program macam ni. So apa yang kita nak jadikan dia tu adalah okay, first things yang first saya nak tulis kat sini, saya pakai pen biru untuk yang berbeza sikit. Okay. So saya akan gunakan pen biru kat atas ni. So yang first kali main, kalau kita gunakan origin, okey ni saya gunakan yang program asal lah. Okay, kalau kita gunakan dekat lab, dan itulah dia kena pakai 2000. Okay. So ini kita pakaikan origin asal lah, ORG 0000H, kemudian jam start. So di jam main. Oh, bukan. Yang ini main, yang ini start kan. So saya jam start. Nanti kita akan buat program start tadi tu. Okey. Kemudian origin, because of kita pakai yang ini berapa? 5.5. Okey, 5.5 dia punya tu bukan mana? 002C kot, silap saya. Okey, jam ISR 55. Okey. Kalau tak boleh ni kita buka balik dia punya tu. Kita tengok balik dia punya 55 berapa? 55 address dia boleh buka kat sini. Okey. So 55 adalah 2C, and then 65 adalah 34. Okey, ni kita nak guna 44. So kita buat ORG 0034H jam ISR 65. Jadi bila kita tekan je ISR 65 ni, so automatically dia pergi sini, jump ke ISR 65, dia akan pergi sini, jalan-jalan, return kita balik, dia akan masuk ke sini. Program counter. Okey. So kalau sama juga dengan kita pergi, kalau kita tengah run program ni, kemudian tiba-tiba kita tekan ISR 55, so dia akan stop kat sini, so dia akan pergi kat sini, so dia jumpa sini 55, so dia akan patut balik kat sini, dia akan dapat ni sampai habis, dia akan return balik pada program. Okey. So lepas ISR 55, habis yang ni, so start. Okey. Start ada beberapa yang kita nak kena buat kat sini. Yang pertama sekali adalah kita kena, because of kita pakai IO, of course kita letakkan dia port A adalah output, so kita just start MVI A 80H all output, so tak ada input, so kita letak all output to CTRL port. Okay, yang ni
standard lah untuk I/O. Kemudian next untuk SIM kita kena MVIA, okey. MVIA, lepas tu apa dia? Lepas tu adalah yang had yang tadi tu lah. Okey. Yang tadi tu apa dia? Yang bola-bola sekali SOE, SOD, SOE. So kita letakkan kosong-kosong. Kemudian satu tak pakai, kosong lagi. Kemudian mask 7.5 kita letak, itu tak pakai juga, kita boleh letak satu ataupun kosong. Okay, saya letak satu pun tak apa. Kemudian enable interrupt, so enable interrupt kita letak satu. Okey, kemudian kita nak maskkan interrupt mana sekarang ni, dalam kes ni 7.5 yang kita interrupt, yang kita mask. So 7.5 kita letak satu, 6.5 kita letak kosong, 5.5 kita letak kosong B. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit. Kemudian kita buat yang bawah ni SIM. Kemudian kita EI, enable interrupt. Okey. Alright. So, bila dah habis yang ini, satu benda yang you kena ingat bila kita buat enable interrupt ni, so bila once kita dah enable interrupt, so automatically kat sini bila kita tekan button interrupt, dia akan jalan. Okey. Tapi ada satu features yang dalam interrupt ni, because of yang ini laju sangat. Okey, yang ni program ni laju sangat. Program ni dia laju. Okey, kemudian bila kita tekan, okey, dia tak mau interrupt tu bila kita tekan tu sama ada bila kita tekan, contohnya kita tekan 5.5, so interrupt tu berapa kali. Sebab dia terlalu laju, kita tekan pula usia-usia dah boleh banyak kali. Okey. Jadi oleh kerana demikian, dia design dia punya program dia adalah once kita tekan, once kita tekan ini, so interrupt dia akan jadi disable. Dia akan masuk ke dalam tu, so dia interrupt akan jadi disable. So untuk kita nak enable balik, sebelum kita return ini, kita kena enablekan dia balik semula. Jadi sebelum kita return kat sini, so kita kena enable interrupt, kemudian kita return. Yang ini pun sama juga, lepas habis itu kita kena enable interrupt, kemudian kita return. Okey, complete lah. Tak complete lagi, satu lagi lah. Okey, yang ini dah ada. So satu lagi adalah delay lah. Delay awak buat lah. Okey, return. Because ada delay kat sini, so delay punya subroutine lah kena buat. Okey, so jadi sekarang ni saya nak terangkan bagaimana apabila yang ni, so dia actually semua ni dia ada button. Okey. Dia ada button, atas dia ada button RST. Okey, RST 5.5. Cuba. Okey, cuba 3 button sini. Ini adalah RST 5.5, 6.5, 7.5. Okey. Dia ada 3 button. Saya buat dalam bentuk table lah. So bila kita tekan, dia akan pergi. Okay, so sekarang ni, bila kita execute this program, so program ni dia akan start dekat mana? Okey, dia jalan. So dia akan masuk ke main. So dia jalan macam ni. So saya tunjuk dalam bentuk ni dalam bentuk yang hijau ni. Pen hijau ni. Ini saya padam. Sebab dia dah jadilah benda tu. Okey. So, dia run kat sini. Dia run. Lepas tu dia jump start. Dia pergi ke start. Kemudian dia masuk sini. Dia buat semua benda. So, dia run lagi. Dia run sampai jam ni. So, dia dapat jam main. So, dia pergi jam main sini. Okey. Kemudian dia run. Dia pergi jam main. Okey. Program ni dia akan start dekat sini. Dia akan pusing dekat sini saja. So, maksudnya waktu tu dia akan blinkkan port A0. Okey, dia akan blinking saja port ni selagi kita tak tekan. Okey. Once bila kita tekan, contohnya saya tekankan RST 5.5 satu, yang ni saya tak tekan, yang ni saya tak tekan. Okey. Yang ni memang tak tekan lah, tak guna pun 7.5 sebab kita pakai 7.5. Okey, cerita dia sekarang ni bila kita tekan 5.5, so apa yang berlaku, dia tengah run kat sini. Contohnya dia run kat sini. So dia bukan run kat sini saja, dia akan run di sini jugalah. Dia run, dia call delay, masuk sini, dia patah balik. So dia akan run macam itulah. Contohnya dia bila dia run dekat sini, dia berhenti dekat sini.
So dia dapat kita tekan sini 5.5. So apa yang dia buat adalah apabila dia dapat sini, terus dia pergi ke 2C. Sebab apa? Sebab bila dia tekan sini dekat dalam program counter awak tadi tu, dia akan replacekan dengan number 002C ni. So bila dia replacekan dengan number 002C ni, dia akan jump sini, dia akan tengok oh jump ISR 55. So dia akan jump ni, dia akan pergi ke ISR 55 ni. Okey. So bila dia dah pergi ke ISR 55 ni, so dia buatlah benda ni. Dia buat sampai habis sini, baru dia jumpa return. Okey. Bila dia dah jumpa return ni, dia patah balik mana? Dia patah balik dekat tempat yang dia berhenti tadi ni. Kemudian bila dia berhenti tu, dia akan okey, pada ketika dia berhenti kat sini, okey, kita tekan sekali saja kan. So bila kita tekan sekali saja, lepas tu kita lepaslah button tu. So button dia akan jadi kosong balik. Okey. Button tu dia akan jadi kosong balik. Apa jadi kalau button tu kita tak lepas lagi? So dia akan ulang balik benda yang ni. Okey, kalau dia dah jadi kosong, so dia run baliklah benda ni. So dia run program dia macam asal. Pushing. Sampai bila di mana dia dapat, contohnya dia akan dapat satu lagi RST 6.5. Okey, bila dia dapat RST 6.51, okey, bila dia dapat RST 6.51, kedudukan dia sekarang ni tata dia mungkinlah dia duduk. Oh, dia nak patah balik duduk kat sini. Okey, dia akan berhenti sini, dia akan masuk ke dalam dia akan pergi program counter, dia akan masuk ke dalam stack. Okey, value dekat program counter dalam stack. So bila dia dapat 6.5, dia tahu nilai dia akan masuk 0034 akan masuk ke dalam program counter tadi. So program counter akan baca yang ni, so dia akan pergi sini, oh jump 6.5 kat mana? So dia jump ke sini pula. Okay, so bila dia jump ke sini, dia buatlah operasi sini sampai bila once kita tekan, so secara automatically dia akan maskkan semua mask tu. Dia akan jadi maskkan semua interrupt. Jadi dia akan jadi disable lah. Okey, tapi bila dah sini dia akan pergi sini lah. So bila dia pergi sini, dia akan buat benda ni, dia akan jumpa enable button balik. So dia akan jumpa enable button, dia akan return balik ke mana? Dia akan return balik ke tempat yang dia berhenti tadi ni lah. Okay, dalam case ni, ISR, oh tiba-tiba dia tengok, oh ISR masih lagi tekan satu. So dia berhenti balik dari ni, dia akan store balik benda yang sama. So dia akan pergi balik dekat sini, dia akan buat balik rutin ni. Sampailah RT pada perempuan ni jadi kosong. Okey. Okey, kalau katakan tadi satu-satu kan. So kalau katakan sekarang ni dalam kes situasi sekarang ni, saya tekan 6.5, kemudian saya tekan 5.5. So bila saya tekan dua-dua ni, button dua-dua ni, apa yang berlaku adalah dia akan berhenti kat sini. Okey, katakan dia berhenti kat sini ke kat mana-mana lah. Dia berhenti kat sini, program dengaran, dia berhenti kat sini, so dia akan tengok hierarki 6.5 atau 5.5. Okey, kalau dia kata 6.5 yang kuat, okey, so dia akan 6.5 pun tekan sama, so dia akan buat running program ni saja. Okey, dia running program ni saja. Lepas tu 5.5 pun jadi kosong, dia running pun jadi kosong, so dia check. Oh, RST dah tak ada apa dah, so dia run program ni. Okey. Okey, itu situasi yang pertama. Bila lower hierarchy tengah run, so sekarang ni dia satu. Okey, cerita dia satu. Okey. Bila dia satu kat sini, kemudian mula-mula dia run dekat program main program, kemudian RST 5.5 jadi satu. So bila RST 5.5 jadi satu, so dia berhenti dekat mana-mana lah. Katakan dekat sini pula, dekat port ni. So dia berhenti dekat sini, dia akan masuk PC, going to the stack. Kemudian dia dapat 5.5, dia akan masuk address 002C ni, masuk dalam program counter. So dia run program ni sikit lagi lah. So bila dia pergi sini, oh jump dia run sini. So tengah-tengah dia nak run sini, dia baru nak blink dekat sini, tiba-tiba ada masuk satu interrupt button, orang tekan button dekat 6.5 pula. Okey. So bila dia tekan dekat button 6.5, so dia akan berhenti kat sini, dia akan masuk pula dekat dalam stack. Okey. Kemudian dia berhenti kat sini, dia akan terus pergi ke sini, dia akan run pula program 6.5 ni. Okey. Habis 6.5, kalau 5.5 masih lagi on, baru dia jalan yang ni pula. Dia jalan yang ni. Kalau tapi bila habis 6.5 ni, 5.5 dia jadi kosong, dia dah tak pergi 6.5, dia tak pergi 5.5, dia terus jalan dekat main program sahaja. Okey. So itu beberapa situasi ataupun yang saya combinekan di antara hierarchy, bagaimana the way dia jalan, kenapa kita kena ada jump benda-benda Allah ni, pasal apa dia kena ada jump kat sini, dan bagaimana program itu berjalan. Okey.
So, okay. So, untuk ni ada apa-apa yang orang kata ada apa-apa soalan boleh tanya? Ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya. Kalau kata tak faham apa-apa boleh tanya. Baik. Ada orang ke? Tak ada apa soalan ke? Ada orang, sir. Oh, ada. Dengar kan saya tanya kan? Tapi tak ada soalan lagi buat masalah. Boleh faham tak? Boleh. Boleh sikit-sikit. Sikit-sikit. Yalah, benda ni dia baru. So ini antara yang challenging yang awak perlu faham dalam ini je yang paling saya rasa interrupt. Kemudian serial communication, part-part yang hujung ni agak bukan susah sangat tapi dia kena perlu kefahaman lah sikit. Okey, kena perlu tengok betul dia akan join lain ni lah. Okey? Boleh tak tunjuk dalam my sim? Okey. Alright, so yang itu pun saya tengah plan nak buat sekarang ni. Okay, so saya tunjukkan dalam my sim dulu. Tapi saya dah lama tak buat benda ni, tak apa, kita try buat sama-sama. Okay. So boleh nampak saya punya my sim? Boleh. Alright. So first of all, biasalah kita save dulu. Nama apa? Nama okay. So kita convertkan yang tadi ni kepada interrupt subroutine, okay? So roam RAM. Sebab saya tak pasti ada punya ni pakai apa. Okey, tak apalah. Mungkin kita apa kita buat dulu. Origin. Tadi origin 00H So this is a roam tapi okay. Jump start. Lepas tu kita buat origin 002C okay. So that one is origin ni sekejap. Okay. Saya buat ni dulu origin 002C. Lepas tu kita jump SR 55.
Okay, kemudian origin 0034 H. Okay, ini kita jam ISR 65. Okay, kemudian kita tulis dekat origin 2000 H. Okay. Kemudian macam biasa origin 2000 H kita MPIA, 80H. Kemudian kita out. Okay. Saya tak buat equivalent so terus saya out untuk port 83H. Ini sama dengan equivalent CTRL port. So boleh buat EQU tu lah. So sekarang ni saya direct saja sebab bukan main program saya untuk saya nak terangkan purpose ini. Okay, yang ini untuk out kepada IO. Okay, kemudian saya buat MVI A, okay, bit tadi tu untuk masket. So 0 111 00. Okay, bit. So yang ini saya keluar dekat SIM. Okay, kemudian PI enable interrupt. Kemudian saya buat main program saya. Main program saya adalah tadilah MVI A, 0000 ataupun 00H. Okay. Kemudian output A which is 80H. Okay. Kemudian call delay. Okay. Kemudian MVI A, 01H. Okay, untuk last kali. Kemudian out. Ini untuk on kan, nyalakan dia. Out 80H juga. Kemudian call delay. Okay. Kemudian apa lagi? Habis dah dia buat itu out. Kemudian jam main. Okay, jam main. Kemudian ISR, kita buat subroutine ISR 55. ISR 55 tu dia buat apa? Okay, MVIA, okay, 00H. Kemudian kita out 80H. Okay. Kemudian MVI A, nilai dia adalah 02H. Okay, because of yang ini yang nombor 2 Okay, 02H ataupun 0001 0010 tu lah. Okay. Out 80H. Okay, before that, sebelum saya terlupa, so yang ini kena call delay. Okay, so yang ini pun sama. Kita call delay. Okay. Kemudian enable tim balik. Kemudian kita return. Okay, balik return. So ini untuk ISR 55. So ini untuk ISR 65. So ISR 65 lebih mudah lagi lah. MPIA, apa tu? 304 H. Okay. Kemudian kita out 80H. Okay. Kemudian kita enable drop and then kita return. Okay. So kemudian kita ada delay. Okay, last one is a delay. So delay boleh buka dekat mana-mana ni, ambil je lah mana-mana delay yang awak ada tu. So last week saya buat mana lah. Okay, yang ni of course ada delay kot. So we just ambil benda ni saja. Okay, saya masukkan subroutine untuk delay lah. Okay, so boleh nampak, save and then assemble. Okay, so far tak ada problem apa-apa. And bila assemble ni, kemudian bila kita nak simulate ni, oh sorry, dia kena dekat reference.
saya nak kena tengok ni 2C. Okay, 2C dia simpan Okay, nampak So ini dekat 2C dan 34C. So ini adalah, ini yang saya cakap, ini adalah C3 adalah jam. Okay, ini adalah address untuk tu lah, untuk address interrupt ni. Okay, and then okay, so sekarang ni LED, ini adalah LED. Okay, sebelum tu kita sambungkan semua ni Okay, saya right click, saya just tekan itu saja, so dia akan on balik kalau kita ni. So, kita just run saja. Okay. Okay, tu dia dah tukar dah pakai 3F. Okay, sekejap Saya tak ingat dia punya ni. Apa dalam ni. Okay, sekejap. Saya tengok balik, saya buka balik dia punya. Sebab kalau dalam bot, kita memang tukar. Kalau dalam bot, kita tak pakai, apa nama tu, kita tak pakai 002C. Terbaliknya kita pakai 3F 2C. 3F 2C, 3F 3F. Jadi saya boleh cuba tengok, mungkin dia sama dengan bot kot. So saya convertkan kepada 3F ni. Kenapa dia terminate? Address 2000C, data state 18, invalid memory address. Oh, okay. Sekejap pesan apa dah. Tak boleh call delay. Out 80H. Okay, port A is 80, so out 80H betul lah. Apa lagi kita tak tahu. Mungkin memory rating tu. Okay, sekejap. Call delay. Apa masalah dia? Siapa dia tak boleh nak pergi ni? Okay.
tak apa, dia tak ada run ke delay. Alright, supposed to be dia. Nanti tu saya nak kena check balik lah. Ada kot apa benda yang saya pun dah salah buat. Sekejap, ulang gila. Kalau saya tak call delay, dia jadi macam ni. Pasal apa saya tak di call delay Sekejap, saya pun tak pasti apa pasal apa saya tak boleh call delay. Baik. Oh, okey. Ada satu perkara yang saya tak buat kat sini adalah benda basic kan. Set dia punya okey, set dia punya itu dulu. Okey, step pointer tak set, mana boleh. Kalau tak set step pointer, mana boleh nak jalan program. Okey, jap. Masuk balik. Tu dia tak jumpa tadi. Ni double dot je, bukannya padam. Okey. Tengah blinking, masuk Falcon 5. Okey, so sekarang ni, okey, untuk kat sini saya rasa saya boleh faham. Okey, macam tadi, tak payah masuk 3F So, saya confuse antara bot dengan sini. Okey, ni mungkin dia masuk nombor biasa je lah. Okey, nombor original dia. Okey, so save. Update. Run. Okay, so dia masuk interrupt. Alright. So kalau tak masuk interrupt dari sini. Okay. So, okay, sikit pencerahan kat sini. Kalau 3F 2CH dengan 3F 34H ni, ini ada dalam bot. Okay, dekat dalam bot. Kalau dekat dalam simulate, kita pakai address original 002C dengan 0034. Okay, walaupun actually dia tak sama jugalah sebab 002C ni adalah ROM. Okay, tapi tak apalah, boleh pakai, boleh guna je lah. Okay. So ini untuk kita set untuk ISR 55, yang ni untuk set tadi macam tadi. Okey, cuma kat sini tadi saya terlupa nak masuk step pointer. Jadi bila kita lupa nak masuk step pointer tak ada. Jadi bila kita nak call, dia perlukan step pointer punya address. Tapi step pointer tak bagi, sebab tu dia terminate sistem. Alright, so sekarang ni bila kita dah masukkan step pointer ni, so tak ada masalah lah. So sekarang ni saya tengah run program. Kalau awak tengok sini, dia run program, main program lah. So dia pergi delay, dia run program ni, jam main. So dia akan nyalakan LED ni lah. Okay.
So LED ni akan nyala. Okay, boleh tukar-tukar color kalau nak tukar color. Okay, saya nak bagi color elok-elok sikit. Okay. So sekarang ni tak ada berlaku apa-apa interrupt lagi. So let's say kalau saya tekan klik button ni, so inilah button interrupt. So bila saya klik button ni, so dia akan tulis kat sini interrupt lah. So bila dia tengah interrupt, so dia akan, bila kita buat tadi lah, interrupt dia akan jalan, port yang ini akan nyala. So kalau saya release balik interrupt, so dia akan masuk balik ke sini lah. Okay. So kalau kata saya tengah run 5.5, okay. So kalau kita tengok run 5.5 ni, walaupun 5.5 tengok on, saya tekan 6.5, so dia akan sustain, dia akan pergi ke interrupt 6.5. Kalau saya off 5.5, saya off yang ni, so dia akan terus, dia patah balik kepada yang program asalnya lah. Okay, tapi kalau kata saya tekan 5.5, lepas tu 6.5 masuk, 6.5 masuk, tak ada masalah, tak ada apa pun, sebab 5.5 higher priority. Okay, so kalau saya tekan dekat sini 5.5, lepas tu saya release 6.5, so dia akan jalan 5.5 balik. Kalau saya release semua, barulah dia jalan main program balik tadi lah. Baik, siapa dia tak pergi main program? Okay, dia jalan main program. Tadi dia duduk dekat dalam delay. Okay, jadi sebab yang dia lambat tu sebab dia duduk dekat dalam delay untuk 5.5 tadi lah. Okay, dia nampak dia punya program dia. So kalau kata kita tekan 5.5, so dia akan jalan yang ni lah yang tadi macam saya tunjuk dalam soalan tu. So kalau kita run 6.5, so dia akan steady state kat sini lah. So dia akan steady state. Okay. So inilah program yang kita buat tadi lah. Okay. Ada apa soalan? Okay. Cuba yang cuma tadi tu saya silap sikit tu sebab dah lama tak tengok kan. So dekat inilah, dekat step pointer lah, don't forget to put step pointer. Kalau dia tak, kita tak masuk step pointer, so dia nak pergi macam mana? Dia nak call delay, dia nak pergi macam mana? Okay. So dia kena ada lah, dia kena ada address untuk dia nak call delay. Okay, then kalau kata kita nak, kalau kata ini je lah. Okay, untuk kena ada ni, untuk apa nama ni? Simulation, simulation lah. Untuk interrupt subroutine, kalau kita nak on interrupt subroutine, mesti ada ini. Ini adalah untuk kita nak set dia punya mask. Kemudian kita enable interrupt. And then yang ini adalah address yang kita dah buat. Okay, kalau kata kita 7.5, kita buat lagi lah. Satu lagi 7.5 punya lah. Okay, 7.5 adalah 3C kot. Tak silap saya 3C untuk interrupt yang saya buat. Okay. Yang ini macam saya cakap tadi, saya pakai ISR kan. Kalau awak nak pakai I55 pun boleh, tak ada masalah. Tapi make sure dekat bawah ni pakai I55 lah. Okay, jadi dia tahulah dia nak pergi mana. Okay, jadi dia nak tahulah dia pergi mana. Itu adalah just labeling sahaja. Okay. Dekat bawah ni saya kena padam dululah. Okay, sebab dia tak ada jalan nak pergi. Okay, so tak ada masalah. So awak boleh tukar I55 ke, nak tukar nama awak ke apa pun tak ada masalah. As long as you faham benda tu adalah program dia lah. Okay. Kalau buah, alhamdulillah. Okay. So ada apa-apa soalan yang nak diutarakan yang tak faham tentang interrupt? So itu adalah konsep interrupt. Any question? Sir, boleh share coding ni tak? Share. Awak tengok je lah. Buat sendiri lah nanti. Share dekat copy paste. Okay, baik sir. Okay, awak tengok dalam tu, pasal awak tulis dan awak belajar lah kat situ. Okay, sebab sekarang ni, kalau dulu kita kata copy and paste adalah satu pembelajaran, tapi sekarang ni copy and paste ya. Okay. Siapa-siapa yang ada buat ni boleh share kat sini, ruang komen ni kalau kata nak komen dan kalau kata nak share. Okay, yang lain ada?
Tak ramai hari ni yang datang 125 sahaja. Mana pergi yang lain-lain? Okey, jangan lupa setiap daripada kamu untuk buat logbook. Okey, uh, setiap kali ada apa nama ni. Okey, kalau tak ada apa-apa dah, habis untuk lecture hari ni. Saya nak end record dulu. Nak off record. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.